menjemput dan mengundang Al-Fadhil Al-Habib Musa Al-Khazin yang akan menyampaikan ceramahnya yang juga akan turut diterjemahkan oleh yang berbahagia Ustaz Salihin. InsyaAllah dipersilakan falyatafaddal mashkura wa ma'jurah ya habibna wa yassir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib memulakan pembicaraannya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kata salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam tempat yang sangat berkat ini. وقد رتب المولى سبحانه وتعالى على صفة التقوى أكثر من 70 خصلة في القرآن الكريم. Dan kalimat takwa di dalam Al-Quran Al-Karim itu telah disebut beberapa tempat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memberikannya jalan keluar. والمخرج هذا عام يجعل له مخرجا من كل هم ومن كل غوص ومن كل مرض ومن كل شر. Dan jalan keluar ini adalah perkara yang umum. Jalan keluar daripada kesusahan, kesempitan, kesedihan, kegusaran dan apa-apa masalah yang dihadapi. من جميع الشرور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. Dan juga mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أول مخرج يطلبه الناس وينشغلون به عن العلوم وعن الأعمال الصالحات. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أول مخرج للناس الذي ينشغلون به عن العلوم والأعمال الصالحة. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu jalan keluar yang pertama dan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. فقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أول مخرج جعله الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ييسر رزقه ثم يجعل له مخرجا من كل هم ومن كل ضر ومن كل بلاء. Dan jalan keluar yang pertama yang dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan memberikan jalan keluar. Apakah jalan keluar yang pertama? Jalan keluar yang pertama itu adalah akan dipermudahkan rezeki seseorang itu, kemudian selanjutnya akan datang diberikan kemudahan dan kelepasan daripada kesedihan dan kesempitan. وقد ذكر كثير من العلماء أن هذه الآية مجربة إذا كررها المسلم والمسلمة لن يجعل له الله سبحانه وتعالى مخرجا من كل ضر هو فيه أو بوس أو مشكلة. إذا كرر هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وفي قراءة إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan Habib mengatakan ini adalah satu perkara yang telah dilazimi diamalkan oleh para ulama, bahawa barang siapa membacakan ayat tadi yang dibacakan oleh Habib, ia adalah satu pelepasan, pembukaan daripada sebarang masalah, sebarang kesakitan, sebarang kesusahan. Dan membaca ayat tadi ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi. Boleh baca innallaha boleh balighu amri, boleh juga baca ada riwayat yang lain balighu amrah. قد جعل الله لكل شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا. Baca sempurna ayat ini diulang-ulang, ini adalah dimujarabkan untuk melepaskan diri daripada kesempitan dan kesusahan. وكذلك من بركات التقوى إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى فإن الله جل جلاله وتعالى في علاه يعلمنا من لدنه علما سبحانه وتعالى. Dan antara kebaikan daripada faedah membaca ayat-ayat disebutkan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. انظر كيف مصدر معلوماتك من المولى سبحانه وتعالى بالكثرة تكون ولا تقبل الخطأ، لا يكون فيها أي خطأ ولا يكون فيها أي جهل. من اتقى الله علمه الله سبحانه وتعالى.
Dan antara kelebihan tadi, barang siapa yang bertakwa, Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kesenangan dan kemudahan. Ayat yang lain membicarakan tentang kelebihan takwa, yaitu wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, yu'allimukumullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kamu dari sisinya ilmu-ilmu yang sempurna, ilmu-ilmu yang bersih. ولذلك أهم شيء في المعلومات التي تكون عند الإنسان المصدر، أن تكون معلومات صحيحة، وكذلك أن تكون بالكثرة بحيث لا يوجد جهل بشيء من الأمور. هذا كله لنا عندما يعلمنا الله سبحانه وتعالى. علوم لا تقبل الخطأ، علوم البشر، علوم الأرض كل يوم تنبني على التجارب وعلى الدراسات، تتغير وتتجدد. أما العلوم المأخوذة من حضرة الحق سبحانه وتعالى أو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمستحيل أن تكون فيها خطأ. Dan antara perkara yang penting apabila kita mempunyai dan mendapat sesuatu ilmu adalah untuk mengetahui daripada manakah sumber ilmu yang kita dapati ini. Dan ilmu-ilmu, sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang sahih, ilmu-ilmu yang tiada syak wa sangka kepadanya, dan tidak ada kesilapan dan juga kesalahan. Banyak di muka bumi ini sekarang tersebarnya informasi, tersebarnya maklumat. Ia adalah daripada percubaan, eksperimen. Ada kalanya betul, ada kalanya salah, ada kalanya kita boleh ambil, ada kalanya kita masih cuba lagi. Tapi ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu-ilmu yang tidak ada kesilapan dan tidak ada kecacatan padanya. ومن أعظم مظاهر التقوى حسن التخاطب مع الناس بالألفاظ وبالقول الحسن، فإن هذا يكون مجال من مجال تقوى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الذي يتكلم مع الناس بالكلام الحسن هو متقٍ لله سبحانه وتعالى وممتثلا لأوامر القرآن. Dan antara kelebihan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu akan mempunyai percakapan yang baik dengan sesamanya. Dan barang siapa yang mempunyai pembicaraan yang baik sesama kaum muslimin, ini adalah tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang-orang itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فماذا خطابنا الله نقول التي أحسن؟ لماذا؟ لأنك لما تأتي بالكلام غير الحسن، الكلام السيء، الكلام الجارح، حينئذ يدخل الشيطان ويفتن الشيطان بين الإنسان، بين الرجل وزوجته، بين الأب وابنه، بين المدرس. فبذلك يدخل بالكلام، فنختار الكلام الحسن كما أمرنا ربنا عز وجل. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, hendaklah kamu berkata-kata dengan perkara-perkara yang baik. Sekiranya tidak kamu lakukan perkara itu, nescaya syaitan akan masuk ke dalam hati-hati kamu, merosakkan hubungan di antara kamu. Maka di antara yang dapat kita ambil daripada ayat ini adalah hendaklah kita berkata-kata yang baik sesama kita, sesama kaum muslimin dan muslimat. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan hati, jangan ada kata-kata yang menyinggung, kerana itulah celah-celah, ruang-ruang syaitan merosakkan hati kita, merosakkan hubungan sesama kaum muslimin dan muslimat, merosakkan antara lelaki dan wanita, ayah dan ibu, antara guru dan muridnya. ولذلك يترتب أيضا على القول الحسن والكلام الحسن مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى. عندما ندعو ربنا جل جلاله وتعالى في علاه يترتب على هذا دخول الجنة، كما نقرأ في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار. Dan antara kepentingan untuk berbicara perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita sesama kaum muslimin dan muslimat adalah kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberi balasan pada orang-orang yang beriman bima qalu, dengan apa yang mereka cakapkan, dengan apa yang mereka ungkapkan sesama kaum muslimin. Maka hendaklah dilihat perkara-perkara kata-kata yang baik ini agar mendapat balasan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. فإذا القول الحسن للناس هو من آداب القرآن العظيم، فإن القرآن يخبرنا كيف نتكلم مع الناس وخصوصا مع غير المسلمين. Dan
kata-kata yang baik, bicara yang baik ini adalah satu anjuran daripada anjuran Al-Quran Al-Karim. Adab seorang Muslim untuk berbicara dengan sesama kita dan juga bukan sesama kaum Muslimin juga. ومن غرائب كلام الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول في سورة فاطر عندما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش ومع كفار مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا لهم؟ وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبحان الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق يقين ومؤكد، لكن عندما يخاطبهم يقول احتمال نحن أيضا نكون على الخطأ، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Dan dalam berbicara perkara yang baik yang Allah SWT mengajarkan, seperti yang disebutkan dalam surah Fatir, apabila baginda Nabi SAW berbicara dengan kaum kufar Quraisy dalam berdakwah kepada mereka, berbicara dengan lembut, dengan mengatakan kepada mereka, barangkali dalam kita punya perbualan ini, perbincangan kita ini, mungkin kita salah atau anda yang betul, mungkin anda yang betul, mungkin saya yang salah. Ada probability, walaupun dalam pengetahuan baginda Nabi SAW, tentu-tentulah Nabi SAW adalah pihak yang benar, yang pihak musyrik berada di pihak yang salah. Tapi dalam berbicara, nak mengambil hati, dia kata mungkin kita sama-sama cari kebenaran, ataupun kita boleh buat bincang perkara dan sebagainya. وكذلك يقول المولى سبحانه وتعالى لكفار قريش قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. سمى تصرفات المسلمين كأنها إجرام، لأنهم يقولون أنتم تجرمون أنتم تجرمون. قال الله عز وجل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. وأما أعمالهم هي الخطأ سماها عمل، وأعمال المسلمين الصحيحة سماها إجرام، يتنزل بعقولهم على قدر تفكيرهم وعلى قدر عقولهم. ولذلك قال ربنا عز وجل في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين. عبادة الأصنام ليس الدين صحيح ولا دين شرعي، لكن لما كانوا يعتقدون أن عبادتهم للأصنام دين وتلقوها عن آبائهم، فالقرآن قال لكم دينكم ولي دين، هذا دينكم لكم ولنا ديننا. يتنزل ويخاطبهم على قدر قناعاتهم وعلى قدر تفكيرهم. Nah, dan Habib mengatakan contoh yang lain dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana firman-Nya apabila Allah Taala berbicara kepada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, la tus'aluna amma ajrabna. Jangan kamu wahai orang kafir tanya tentang kesilapan yang kami lakukan. Perkataan yang digunakan di sini adalah kesilapan, kerana orang kafir sering menuduh kaum muslimin menyusahkan mereka, memecahkan golongan mereka. Maka Al-Quran menggunakan perkataan ajramna, perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh orang muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tidak ada keburukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan sebaliknya pula. Dan apabila kamu wahai kafir tidak tanya apa yang kami lakukan, kami juga tidak akan tanya apa yang kamu amalkan. Di sini digunakan perkataan amal. Walaupun kita ketahui yang dilakukan oleh orang kafir bukan amal, yang dilakukan oleh orang kafir adalah crime, jenayah, kerosakan, kesakitan, menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menggunakan perkataan yang sebaliknya dengan mengatakan perbuatan kamu seolah-olah cuba untuk berbicara dengan baik tanpa meluaskan jurang lagi antara kaum muslimin dan selainnya. فالرد بالكلام الحسن والتخاطب مع الناس بالكلام الحسن، وخصوصا في مواقف الانفعالات ومواقف الغضب، هذا يقطع دابر الشيطان ويسد في الفجوات الظلام التي تدخل عند النقاش مع بعض البعض عندما ناتي بالكلام الحسن. Dan sesungguhnya kepentingan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, apatah lagi bila dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang panas, dalam keadaan yang marah, kita cuba untuk berbicara yang baik. Ini sebenarnya memusnahkan tujuan-tujuan syaitan, merosakkan perancangan-perancangan syaitan yang ingin merosakkan hubungan antara manusia itu. وهذا منهج الأنبياء ومنهج الأولياء ومنهج العلماء. Dan ini adalah perjalanan dan cara yang diambil oleh para ulama, para anbiya, para rasul dan juga para ulama. يكلمون الناس على قدر عقولهم ويخاطبونهم بما ينور قلوبهم وليس بما يثير نفوسهم.
mereka berbicara mengikut kadar kefahaman akal mereka yang boleh diterima oleh orang tersebut, bukan dengan perkara-perkara yang membuatkan manusia itu menjauhkan diri dan melarikan diri daripada para ulama dan anbiya ini. انظروا مثلا إلى قصة قابيل وهابيل التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. Lihatlah pada kisah Qabil dan Habil yang dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. قال الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة في القرآن، يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. انظر كيف قال لأقتلنك. ماذا رد عليه؟ ما قال وأنا أيضا سأقتلك وأنا أيضا كذا وكذا، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم رد عليه طمأنه قال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وطمئنه، ولو قال أنا ذا سأقتلك هذا سيدبر لنا، هذا سيكيد لنا، هذا سيمكر لنا، هذا سيمكر لنا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والسبب إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Dan kisah yang dirakamkan dalam kisah dalam Al-Quran Al-Karim itu kisah Qabil dan Habil. Apabila kedua-dua mereka anak Adam ini melakukan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka satunya diterima, yang lain satu tak diterima. Yang tak diterima itu marah, sakit hati. Dia beritahu kepada saudaranya, aku pasti la'aqtulannaka, aku pasti akan bunuh kamu. Dan so ini adalah kata-kata yang keras. So bagaimana respon Al-Quran Al-Karim bagi kata-kata yang tidak baik ini? So jawapan Habil mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Kalaulah sekalipun kamu ini ingin membunuh aku dan meluncurkan tangan, menghunuskan pedang untuk membunuh aku, nescaya aku tidak akan membalas sedemikian. Kenapa tidak aku balas sedemikian? Kerana aku ini adalah orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak mahu menjadi daripada golongan orang yang masuk ke dalam api neraka. فقال المولى سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن القتل كان أكثر من مطاوعة النفس الأمارة بالسوء، فإذا لما طاوعته نفسه على قتل أخيه قتله، فصار هذا قابيل أول قاتل في الأرض. لم تعرف الكرة الأرضية ولا تاريخ البشرية قاتل إلا هذا قابيل عندما قتل أخاه. ولماذا قتل أخاه؟ لأن نفسه غير مزكاة، بنفسه فيها الحسد الأخير، فالحسد جعله يقتل أخاه والعياذ بالله. Dan maka apabila Qabil mendengar jawapan daripada Habil seperti itu, hati nafsu amarahnya digerakkan untuk benar-benar membunuh Habil, dan berlakulah sejarah pembunuhan pertama yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berdasarkan mengikut kepada nafsu amarah yang tidak disucikan daripada penyakit-penyakit hati, yang penuh dengan perasaan hasad yang akhirnya membawa kepada kemungkaran yang lebih besar, yaitu pembunuhan yang berlaku. ولذلك يقول العلماء أن أغلب معاصي الجوارح سببها معاصي القلوب وسببها عدم تزكية النفوس. معصية قابيل سببها الحسد، معصية إبليس الشيطان الأكبر لماذا طرد من السماوات؟ سببه الكبر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فمعاصي الجوارح سببها معاصي القلوب، الحسد أو الكبر أو البخل أو الغرور أو غيرها من أنواع المعاصي والعياذ بالله. Dan dikatakan, apakah sebabnya seseorang itu melakukan dosa? Melakukan dosa dengan tubuh badannya. Puncanya adalah kerana hati nurani nafsunya ini tidak dibersihkan dari penyakit-penyakit hati yang memuncakan, yang menyebabkan hati yang sakit itu keluarlah perbuatan-perbuatan dosa yang terzahir pada tubuh badan mereka. Ini yang berlaku apabila syaitan dia tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan tidak mahu sujud itu adalah satu kemaksiatan, tapi puncanya adalah daripada hati yang tidak dibersihkan, hasad kepada Nabi Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dan perintahkan untuk bersujud kepadanya. ومن معاصي القلوب الخطيرة كذلك الاعتراف على القضاء والقدر، على مجريات القضاء والقدر، لماذا كذا وكذا، لماذا يقع كذا وكذا، لماذا مات قريبنا فلان، لماذا حصل كذا. هذه معاصي القلوب أكثر أحيان عذاب من معاصي الجوارح، أكثر من الكذب وأكثر من معاصي الجوارح، لأن اعتراض على الله والعياذ بالله. Dan antara
punca seseorang itu melakukan dosa selain daripada hati yang tidak dibersihkan adalah hati ataupun pemikiran yang seringkali objek ataupun tidak terima tentang qada dan qadar dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima, dia berat dan dia melawan dan dia banyak persoalan di dalam hatinya. Kenapa macam ini? Kenapa macam ini? Kenapa bukan seperti itu dan kenapa bukan seperti ini? Ini adalah perkara-perkara yang Habib mengatakan dosanya itu mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan dengan tubuh badan seseorang. فأي أمر يحصل هذا نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى مثل الأوبئة والأمراض مثل كورونا هذا حصل نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى لا نعترض على الله جل جلاله. Dan seperti contoh apa yang berlaku, ini semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang berlaku adalah penyakit wabak corona yang telah tersebar sebelum ini. Ini semuanya adalah daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu banyak mempersoalkan dan banyak mempertanyakan akan perkara ini. انظروا هذا فيروس كورونا يعني فيروس صغير لا يرى بالابصار، كيف يتحرك في الارض تحت مراد الله وتحت قدره الله؟ ليس هو بنفسه كذا يتحرك تحت مراد الهي وقدره الهيه وربانيه ولله حكم غريبه، احيانا يقولون لا تدرك حكم الله عز وجل في الاوبئه وفي الامراض، فعلينا ان نستسلم لمراد الله وعلينا ان نتبع منهج الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل بعد ذلك يكشف لك عن الحكم، لماذا حصل كذا وكذا؟ لماذا حصل كذا وكذا؟ لماذا أحيانا الإنسان يدعو ربه عز وجل يا رب يا رب يا رب ما يتحقق الدعاء، فربك يكشف لك لماذا ما أعطاك كذا وكذا، تكون أنت مطمئن تعلم أن لك رب حكيم كريم عظيم يجري مجرياته على مراد ما تعرفه عقول العباد. Dan lihatlah virus corona yang datang ni berapa besar saiznya. Dia ada satu perkara yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menghantarkan coronavirus ini, seluruh alam terpaksa tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan oleh Allah, semua perkara yang atas di muka bumi ini, negara mana sekalipun, individu mana sekalipun kena tertakluk kepada undang-undang corona ini. Dan kita sebagai seorang muslim hendaklah menerima dan menghadapi dengan sabar dan juga tidak banyak mempersoalkan apa perkara yang sudah berlaku ini. Dan kita akan memikirkan insya-Allah Allah akan bukakan hikmah-hikmahnya kemudian. Apakah yang berlaku ini, apa sebabnya, apakah kebaikannya, dan kemudian baru kita akan kenal sebenarnya Allah SWT adalah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha penyayang. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا كمال الإيمان له وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita keimanan yang sempurna kepada Allah dan juga bagi baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى نتبع منهج القرآن في الأقوال الحسنة وفي الأفعال وفي الصفات. Dan kita semoga diberikan izin oleh Allah SWT untuk mengikut panduan-panduan Al-Quran dalam berbicara perkara-perkara yang baik dan juga dalam perilaku kita melakukan perkara-perkara yang baik. ونختار الأقوال الحسنة وخصوصا في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبيين الحقائق للناس. Dan kita memilih perkara-perkara yang baik, harta-harta yang baik, apatah lagi dalam urusan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan kepada diri manusia. ولذلك ربنا عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا دخلت مقام المجادلة والتجادل مع الناس وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالتي هي أحسن. كل آية قرآنية ربنا عز وجل يربط المجادلة بالتي هي أحسن. إذا يوجد جدال مع الانفعال مع الغضب اسكت، الآن لا يوجد منفعة من هذا الجدال، يوجد شحنة في القلوب وتوجد تنافر ولا تنزل الهداية مع هذا الصفات. نجادل بالتي أحسن حتى تنزل الهداية وتتوضح الحقائق. Dan dalam panduan Al-Quran Al-Karim itu juga apabila kita berbicara dan berbincang dengan orang-orang yang bukan Islam seperti ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani dan sebagainya, apabila kita masih boleh berbincang, kita berbincang dengan baik. Tapi apabila perbincangan ini tidak membawa kebaikan kepada perkara-perkara yang baik, mana-mana perkara, kita hendaklah masih perkara-perkara yang baik saja dibicarakan. Kerana pada waktu itu perkara-perkara yang logik ke, bukti ke, hujah dan semua dah tak nak diterima. Maka yang perkara yang penting adalah kita hendak menjaga kebaikan
dengan menggunakan kata-kata yang baik, al-ahsan, sehinggalah Allah SWT redha dengan perbuatan kita dan Allah turunkan hidayah kepada hati-hati orang-orang yang berbincang ataupun berjidal ataupun berbincang yang tidak membawa ke arah tuju yang betul. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة لغير المسلمين للكفار لا يأتي كافر فتقول قال الله وقال رسوله أو ملحد لا يؤمن بهذا. ندعو بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة للمسلمين وللمؤمنين. الموعظة الحسنة تدخل العقل تنور القلب. وجادلهم بالتي أحسن أهل الكتاب من اليهود والنصارى مجادلة لكن بالحسنى مثل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون سببا للهداية. والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة كلها تعود إلى القول الحسن. كيف نختار الكلام الحسن؟ Terlihatlah firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara berdakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah wahai kamu wahai Muhammad kepada jalan Allah dengan 3 cara. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan peringatan yang baik, dan ketiga dengan perbincangan yang baik. Maka perkara yang pertama iaitu hikmah itu lebih sesuai kepada orang-orang yang kafir. Itu berbicara tentang perkara-perkara yang logik, perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Boleh kita ajak berbual dengan orang yang kafir. Orang beriman juga pun boleh, tapi lebih kepada al-mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik diberikan kepada orang-orang beriman akan syurganya Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara tertentu. Dan golongan yang ketiga iaitu ahli kitab diberikan perbincangan yang terbaik, berbeza dengan ada mau'izah, ada hikmah dan juga al-mujadalah. Dan semua perkara ketiga-tiga ini termasuk dalam perbicaraan, perungkapan kata-kata yang baik. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ينتقون مطايب الكلام كما تنتقون طايب الثمرة. في لله عباد ينتقون الكلام الطيب يعطونه الناس، الكلمة الطيبة يعطونها الناس، كما تنتقون طايب الثمرة. أنت إذا بدل لك فاكهة تلتقط الطيبة وتترك ليست الطيبة، فننتقي أطايب الكلام الذي نخاطب به الناس كما ننتقي أطايب الثمر حتى ندخل في بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada di antara manusia yang di atas muka bumi ini, dia apabila berbicara, dia akan memilih kata-kata yang baik saja. Seperti mana burung-burung ataupun binatang-binatang apabila dia mencari rezeki dia lihat ada banyak rezeki, dia akan pilih perkara-perkara yang baik-baik saja yang diambil dia makan. Maka begitulah diri kita. Apabila kita hendak berbicara, kita lihat mana ungkapan-ungkapan yang paling sesuai, mana waktu-waktu yang paling sesuai kita gunakan. Semoga kita mendapat kemuliaan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. ومن القول الحسن للناس أننا لا نرد من أتى بقول سيء نرد عليه بنفس الكلام السيء، بل نرد عليه بتصحيح الخطأ. Dan antara cara untuk kita berbicara dengan yang baik kepada orang lain adalah apabila orang itu menggunakan kata-kata yang buruk terhadap kita, untuk kita tidak membalasnya, tidak menggunakan kata-kata yang buruk digunakan kepada kita, tidak kita balas dengan perkataan yang sama, tetapi sebaiknya kita hanya memperbetulkan kesilapannya sahaja tanpa membalas keburukan yang dilakukan. فمثلا سيدنا نوح وسيدنا هود عندما خاطب قومهما، سيدنا نوح قال يا قومي إني رسول من رب العالمين، فرد على قومه وقالوا له إن لنراك في ضلال مبين. فسيدنا نوح قال يا قومي ليس في ضلال، ما بالهم أنتم الضالون، لا قال ليس في ضلال. وسيدنا هود عندما دعا إلى قومه قال إني رسول من رب العالمين، فقالوا له إن لنراك في سفاهة وأن لنظنك من الكاذبين. ما رد عليهم قال أنتم السفهاء أنتم الكفراء، لا قال يا قومي ليس بي سفاهة فقط، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فدائما يعني نختار الكلام الذي يكون فيه البركة والهداية وليس الكلام الذي يكون فيه النفرة. هكذا القرآن وهكذا الأنبياء عندما يدعون أقوامهم وأممهم. Dan contoh yang diberikan tadi dirakamkan dalam Al-Quran apabila Sayyidina Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Hud berhadapan dengan kaumnya. Apabila Nabi Hud, Nabi Nuh juga berhadapan dengan kaumnya, membawa dan mengajak mereka kepada jalan yang benar, kaumnya akan berkata tidak, bahkan kamu wahai Nuh adalah orang-orang yang sesat. Apakah jawaban Nabi Nuh? Adakah Nabi Nuh kata tak, korang yang sesat? Tidak, dia tidak membalas. Dia hanya mengatakan aku tidak ada kesesatan bagi dirimu.
hanya menafikan perkara yang dilontarkan. Begitu juga dengan Nabi Hud alaihissalam. Apabila dia berdakwah kepada kaumnya dan kaumnya membalas dengan mengatakan, sesungguhnya kamu wahai Hud ada kurang pandai dan juga ada kesesatan pada diri kamu. Apa yang dibalas oleh Nabi Hud? Tidak membalas kata-kata mereka, kamu yang tak pandai, bukan begitu, tapi mengatakan dan menafikan, pada diriku tiada kekurangan dan tiada kekurangan kepada kecerdikan. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul kesuruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما كان يدعو قومه دروس كثيرة لنا أن نختار القول الحسن والكلام الحسن للناس عندما نخاطب الخلق. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله جل جلاله وتعالى في علاه. Dan dalam Al-Quran juga banyak lagi kisah-kisah contoh-contoh bagaimana untuk kita berbicara dengan kata-kata yang baik, seperti mana yang dirakamkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beberapa konfrontasinya ataupun pertempuran ataupun perbincangan dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan beliau ini adalah Nabi yang baik selepas baginda Nabi SAW, dan beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وله المنة علينا حيث أرشدنا إلى أن نكثر في هذه الحياة من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عندما التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابقة. Dan baginda Nabi Ibrahim inilah beliau mempunyai kelebihan yang diberikan kepada kita apabila beliau mengajarkan kepada kita bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang diajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam diisrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قابل سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، فسيدنا إبراهيم عليه السلام من محبته لنا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أن الجنة عذبة التربة طيبة الغراس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمر أمتك فليكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنحن عندما نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني سيدنا إبراهيم نفعنا وهو ميت. أين سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا موسى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك سؤال التخفيف فنفعنا. فيؤخذ من هذه القصة ومن هذه الرواية الصحيحة أن الله عز وجل إذا أراد أن ينفعك بحي نفعك بحي، وإذا أراد أن ينفعك بميت نفعك بميت، وإذا أراد أن ينفعك بجمال نفعك بجمال. الله وحده النافع سبحانه وتعالى، والمخلوقات أسباب، قد ينفعك بميت، قد ينفعك بولي، قد ينفعك بإنسان عادي، قد ينفعك حتى بكافر يجري النفع على يده. هو النافع الحقيقي الله جل جلاله. Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih pada malam Isra Mi'raj apabila baginda Nabi SAW naik ke langit ke-7, di situ beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketahuilah syurga itu adalah indah, cantik, bersih dan sebagainya, dan permukaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka inilah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Maka ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Allah Musa AS mempunyai kelebihan kata umat Nabi Muhammad SAW. Apabila diperintahkan pertama kali untuk melakukan solat sebanyak 50 kali, baginda Nabi Musa beritahu kepada Nabi Muhammad, kembalilah, mintalah kepada Allah dikurangkan solat hinggalah akhir sekali solat itu dikurangkan sehingga 5 waktu sehari. Dan lihatlah bagaimana caranya Allah SWT memberikan kepada kita manfaat melalui berbagai-bagai cara. Kita mendapat manfaat dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tapi kita sampai sekarang lagi mendapatkan kemanfaatan. Begitu juga kita boleh diberi manfaat oleh Allah SWT melalui yang hidup ataupun yang mati, benda yang tak bergerak. Walaupun dengan orang kafir juga boleh memberi manfaat kepada kita, tapi dengan etikad yang yakin. Hanya semata-mata Allah SWT seorang saja yang memberi kuasa untuk memberi manfaat melalui sebab-sebab yang tadi disebutkan. في نقول حسنا هذا أدب قرآني، في مجال الدعوة نقول حسنا، في مجال التفاهم مع الناس نقول الحسن، حتى في كلامنا العادي نقول الكلام الحسن، لا نقول الكلام السيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق
تعرف كيف البلاء موكل بالمنطق. فأنت يعني مثلا إذا تتفاءل ولا تتشائم. إذا مرضت مثلا لا تقول خلاص أنا سأموت، أنا أكيد سأموت. لا البلاء موكل بالمنطق، تقول الكلام الحسن، تقول لا إن شاء الله أنا سأموت بالعافية، أنا سأكون كذا وكذا. لا تقول الكلام السيء لا في حق نفسك ولا مع غيرك ولا في مجال الدعوة ولا في أي مجال. نقول حسنا كما قال الله عز وجل، وقولوا حسنا كما قال الله عز وجل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. دائما نقول كلام الحسن. Dan mengungkapkan, membicarakan perkara-perkara yang baik ini adalah perintah Al-Quran Al-Karim dalam setiap perkara. Dalam waktu-waktu kita berbincang, dalam waktu-waktu kita berdakwah kepada Allah, kepada orang lain, dalam waktu percakapan-percakapan biasa kita pun, kita diperintahkan untuk berbicara perkara-perkara yang baik. Kerana hadis baginda Nabi SAW mengatakan, Al-bala'u muakkalun bil mantiq. Kesusahan itu tergantung kepada apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut. Contohlah, kalau kita punya mentaliti sendiri cakap, habislah hari ini macam tak bagus je, macam tak ada kerja, macam apa ke, kita yang merasakan perkara tersebut, perkara itu akan datang. Tapi sebaiknya adalah kita apabila menghadapi kesusahan adalah kita berfikiran positif, berbicara perkara-perkara yang baik. InsyaAllah ada jalan keluarnya, InsyaAllah ada hikmahnya, InsyaAllah dipermudahkan urusan, InsyaAllah itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والقول هذا سواء كان باللسان أو سواء كان تتكلم بقلبك، لابد أن تقول القول الحسن دائما، لأن الإنسان أحيانا يكلم نفسه. فأيضا عندما تتكلم مع بطنك تكلم بالكلام الحسن. لا تقول مثلا سيء الظن في الله سبحانه وتعالى داخل قلبك، تقول ربي سيعاقبنا، ربي سيعذبنا، ربي لا، ربي سيرحمنا إن شاء الله ويعطينا. تكون حسن الظن بربك سبحانه وتعالى وتأتي بالكلام الحسن، لا تأتي بالكلام السيء حتى مع نفسك. Dan berbicara itu, berbicara perkara-perkara yang baik bukan hanya dengan lidah, bukan hanya dengan diungkapkan, disebutkan, tetapi dalam hati juga kita berbicara. Maka hati-hati kita apabila berbicara juga hendaklah kita menjaga mengucapkan perkara-perkara yang baik sahaja, perkara-perkara yang mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita digalakkan, tidaklah baik untuk kita berbicara dalam hati kita, habislah aku dah buat dosa ni, mesti Allah akan hukum aku, nanti Allah akan azab aku, nanti hidup aku akan susah. Itu tidak sepatutnya dibicarakan. Yang hendak dikatakan adalah InsyaAllah Allah maha merahmati, rahmat Allah lebih luas, Allah akan memberi aku peluang, Allah akan ampunkan dosa aku. Itu yang sepatutnya kita sebut dalam kata-kata yang baik, sama ada dengan lidah ataupun dengan hati. سمعت كيف؟ فهذه الكلام له دور، لأن ما شاء الله ربنا أحيانا يجري القضاء والقدر على وفق ما يتكلم به المسلمون، لذلك لا نتكلم إلا بخير. Dan sesungguhnya kata-kata ini dalam hati ataupun dengan lidah ini ada peranannya, ada kesannya dalam kehidupan yang realiti kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dan memilih kata-kata dan ucapan-ucapan yang baik sahaja. وبعض الدراسات يعني العصرية هذه تفيد أن الإنسان الكلام الذي يتكلمه مع نفسه يعني يتحقق أحيانا، وتجري القضاء والقدر كذلك. Dan dalam kajian-kajian moden ini, apabila dikaji tentang apabila seseorang itu ada self-talk ataupun berbicara dengan diri dia, adakah ada kesan, betul tak perkara ini ada kesan dalam kehidupan dia dan sebagainya. فإذا كنت مريضا مثلا لا تحدث نفسك بالمرض، تقول داخل قلبك أنا مريض، أنا تعبان، أنا كذا، أنا مدنس، وتأتي لا تقول أنا بخير الحمد لله، أنا بعافية الحمد لله، أنا بصحة طيبة الحمد لله، في غيري عنده مرض أكثر مني الحمد لله، هذا تعب خفيف ليس مرض. تحدث نفسك بالكلام الحسن فربك يعطيك العافية. أما إذا أنت تقول أنا كذا، أنا مريض، أنا سأموت، أنا خلاص، ممكن يقع القضاء والقدر على وفق ما تتكلم به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، قال صلى الله عليه وسلم، في حق نفسك وفي حق غيرك. Dan betul kajian-kajian moden yang dibicarakan tadi tentang apabila seseorang itu berbicara dengan diri dia, ada negative talk, ada positive talk, ini ada memberi kesan ke dalam hati dia. Sebagai contoh, orang yang sakit,
Orang yang sedang sakit, kalau dia cakap aku sakit, ulang, dia betul-betul akan jadi sakit. Aku sakit, nanti apabila aku matilah aku. Dengan kata-kata seperti ini, dia akan memburukkan lagi keadaan seseorang tersebut. Tapi kalau orang tu mengatakan, tak apa, aku sakit sedikit, Allah nak ampunkan dosa, Alhamdulillah. Aku diuji oleh Allah, Alhamdulillah. Aku kena sikit, ada orang kena sakit lagi, teruk lagi, Alhamdulillah, Allah nak ingatkan aku. Ini adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik yang dianjurkan dalam kehidupan kita untuk berbicara dengannya. وكذلك إذا شعرت بهم أو غما أو كربا أو غير ذلك غير الأسلوب، بدل أن تقول أنا مهموم، أنا متضايق، أنا كئيب، لا، أنت على خفيف تقول أنا مبسوط، أنا مسرور، الحمد لله، أنا من المسلمين، أنا آمن، أنا مطمئن، أنا كذا. تعكس نفسك، فهذا الكلام يؤثر كما نقرأ في دعاء سيدنا علي زين العابدين: اجعلنا من الآمنين المطمئنين المسرورين الفرحين المستبشرين. في دعاء ختم القرآن: البارين النعيمين. فدائما تقول لنفسك ولغيرك الكلام الحسن، ولا يعني تأثر على نفسك وعلى غيرك. Dan apabila ini bila dalam kehidupan kita zaman sekarang, mungkin contoh kita sikit-sikit rasa macam penat, rasa stres, rasa macam anxiety, rasa macam nak kena depression dan sebagainya. Jangan disebut-sebut perkara-perkara ini. Ini hendaklah dibuang-buang jauh-jauh dari diri kita. Sebaliknya kita kata, Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat, saya berada dalam keadaan bahagia, saya happy dengan keluarga saya happy dengan agama saya. Hanya mengutarakan perkara-perkara yang baik saja. Seperti juga yang dibicarakan dan diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Bila beliau berbicara tentang dirinya, berkata, akulah seorang yang beriman, aku seorang yang tenang, aku seorang yang bahagia dengan qadar-qadarnya Allah SWT. Aku orang yang suka membuat kebaikan dan membuat amal-amal yang soleh. Cakap perkara yang baik-baik saja di dalam diri kita. ومن القول الحسن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرتم مريضا فأفسحوا في أجل. إذا زرت مريض تأتي بالكلام الحسن، تقول عمرك طويل، أنا أعرف إنسان عنده مرض هذا، شوفي من المرض، سوى عملية ناجحة، ما تدخل عند مريض تقول له يمكن أنت تموت من هذا المرض، هذا احتمال كذا وكذا. هذا ليس من الكلام الحسن. وقولوا للناس حسنا، تأتي بالكلام الجيد كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا زرتم مريض فأفسحوا له في أجل. إيش معنى أفسح له؟ بيطول عمره، هذا حاجة خفيفة، هذا كذا وكذا، فيقع القضاء على وفق ما تتكلم. أما إذا تكلمت بكلام سيء يمكن يقع عليك أنت أو يقع والعياذ بالله. فلا نتكلم إلا بالكلام الحسن في كل الأمور. وقولوا للناس حسنا، للمريض، للمدعو، لكل أحد نقول الكلام الحسن. Dan antara contoh untuk kita berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang baik dalam sabda baginda Nabi SAW adalah apabila kita menziarahi orang sakit, hendaklah kita memberi harapan kepada beliau, memberi harapan akan panjangnya umur beliau, memberi harapan akan sembuhnya beliau, memberi harapan akan diangkatkan segala keburukan yang ada pada beliau. Janganlah kita sebaliknya, datang ziarah orang sakit, apa yang kita kata, kawan saya macam ini tak lama tu, beberapa bulan dia macam ni. Jangan cakap perkara-perkara yang seperti itu. Ini tak lama lagi 2-3 bulan mati. Ya, jangan kata ini dah operate satu tempat, habis dah operate sini, dia buka sana. Jangan kata kata-kata seperti itu. Jangan datangkan stres lagi kepada orang yang memang dah stres. Seorang yang sakit ni kita perlu ucapkan kata-kata husna, berkata perkataan yang baik, panjang umur, sehat, diberikan kesembuhan, akan datang kesembuhan insya-Allah. ونعود بعد ذلك إلى دعوة سيدنا إبراهيم. انظروا كيف سيدنا إبراهيم لما دعا أباه اختار الكلمات الحسنة والألفاظ الحسنة حتى يجلب قلبه إلى الدين وإلى الإسلام. لم يأتي بالشدة والقوة مع والده أبدا، كما نقرأ في سورة مريم في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. Dan antara contoh yang boleh kita dapatkan lagi di dalam Al-Quran adalah kata-kata yang baik yang digunakan oleh Sayyidina Ibrahim AS terhadap bapanya, membawa dan mengajak kepada jalan yang benar. Bagaimana beliau mengutarakan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan menyesatkan seseorang, seperti yang di dalam surah Maryam. وقال سيدنا إبراهيم لأبيه، ويقال أن أباه هذا هو عمه في الحقيقة، وأن أب سيدنا إبراهيم مسلما، فعندما دعا إلى التوحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الدخول في دين سيدنا إبراهيم بأي أسلوب أتى بصيغة الاستفهام: يا أبتي. أولا ناداه بالأب، فأنت إذا كلمت حد أسن منك تقول يا عم أو يا والد أو يا شيخ أو يا دكتور أو يا كذا وكذا، تراعي الألفاظ مع الناس. فقالوا يا أبتي،
بعدين لما دعا إلى الإسلام أتى بصيغة الاستفهام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني يذكر له المنفعة. ما قال سيدنا إبراهيم أنت تعبد الأصنام، أنت تعبد، لا، يستفسر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، حتى يطلب الجواب، يدخل معه في الكلام بالرحمة والحكمة. Dalam surah Maryam itu apabila Nabi Ibrahim berbicara kepada bapanya dikatakan di sini bukan bapanya tapi adalah pacinya, kerana baginda Nabi Ibrahim adalah orang yang Islam. Apa yang digunakan cara oleh Nabi Ibrahim AS ini adalah apabila beliau berbicara kepada bapanya atau pacinya ini digunakan dengan panggilan yang baik, wahai pakcik. Panggil nama, panggil gelaran, wahai ayah, wahai pakcik, wahai guru dan sebagainya. Ini adalah adab untuk menarik hati. Kemudian cara yang digunakan adalah cara bertanya. Dia bukan judge orang, bukan jump into conclusion, bukan menyalahkan, tapi ditanya. Apa yang ditanya? Wahai pakcikku, kenapa kamu sembah patung-patung yang tidak melihat dan tidak mendengar, yang tidak membawa faedah bagi kamu? Nah, ini adalah soalan, pertanyaan, nak ajak berbincang, nak tengok jalan keluar apakah? Maka ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. وأنت كذلك إذا قابلت أحدا من غير المسلمين، يعني صديقك في مكان العمل في أي مكان، أردت أن تكلمه عن الإسلام، تكلمه بهذا الأسلوب وليس بالهجوم، أنت كافر، أنت في النار، أنت في جهنم، أنت كذا وكذا، لا، أنت بالسؤال لماذا لا تدخل معنا الإسلام؟ ما رأيك في الإسلام؟ هل في صعب في الإسلام؟ هل الصوم صعب؟ هل الصلاة صعبة؟ هل الحجاب صعب في الإسلام؟ ما رأيك؟ كما قال سيدنا إبراهيم لما لا تعبدوا؟ لما تعبدوا ما لا يسمع؟ تستفسر، تكون سبب. فالقول الحسن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وكلام الأولياء كله باللطف كما ذكر لنا ربنا عز وجل. Dan begitulah kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berbicara dengan orang-orang yang bukan Islam, yang tidak mengetahui tentang Islam, tidaklah kita berbicara dengan menuduh mereka dengan kata-kata yang baik. Tidaklah kita mengatakan kamu ini sesat, kamu tidak betul, hidup kamu tak selamat dan sebagainya. Tapi hendaklah kita cuba mendekati mereka dan tanyakan tentang mereka. Adakah kamu pernah dengar tentang Islam? Apa yang susahnya tentang Islam? Apa yang kamu masih tak sure tentang Islam? Adakah kamu rasa solat itu susah? Adakah kamu merasakan puasa itu susah? Adakah kamu merasakan nak pakai hijab ni macam berat sangat? Ini kita tanya dan untuk membuka perbincangan dan percakapan jauh daripada kita membuat tuduhan-tuduhan. ثم بعد ذلك قال لوالده يعني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني لم يتكبر على والده ولم يتكبر عن مدعو، يقول أنا عندي علم وعندي جاءني من العلم شيء أنت ما هو عندك، فاتبعني أهديك صراطا سويا فيحرك فيه الخيرات. Dan kemudian diteruskan lagi kata-kata Nabi Ibrahim kepada bapanya, wahai ayahku, wahai pakcikku, sesungguhnya aku ni diberikan sedikit ilmu. Marilah kamu ikuti dalam perjalanan aku. Nabi Ibrahim ni beritahu yang dia ada ilmu, dapat panduan daripada Allah SWT. Dia tidak sombong, dia kata, aku tak tahu, aku ada ilmu. Aku saja yang tak tahu, tolong ikut yang tahu. Tidak berbicara seperti itu, tapi mengatakan aku ada ilmu sedikit, marilah kita sama-sama melalui perjalanan ini. ثم أيضا يحسس يعني المدعو أنه يخاف عليه وأنك تنصحه من قلبك صدق ليس مجاملة. فقال سيدنا إبراهيم لأبيه يا أبتي إني أخاف عليك أن يمسك عذاب من الرحمن. حتى الألفاظ قالوا العلماء يعني ألفاظ رقيقة وطيبة، أن يمسك، ما قال أخاف أن يهلكك الله كذا، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فيكلمه بهذه الطيبة. حتى بعد ذلك سيدنا إبراهيم لما هذا قال اذهب، أتى بالكلام السيء مع سيدنا إبراهيم، قال إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك، قال لا واهجرني مليا. ماذا قالوا؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال لا وأنا سأرجمك، لا، قال سلام وأستغفر لك ربي إن ربي كان بي حليما. Dan bicara Nabi Ibrahim kepada bapanya, antara perkara pertama tadi kita kata panggil dengan cara yang baik. Kemudian kita bertanyakan tentang soalan. Perkara yang ketiga adalah hendaklah kita merasakan, menunjukkan yang kita ni concern terhadap mereka, prihatin kepada mereka. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada pakciknya,
aku ni nak mengajak kamu kepada kebaikan, aku bimbang kerana disentuh oleh azab Allah SWT. Kan? Disentuh, gunakan perkataan yang baik. Tak kata, aku tak nak kau masuk api neraka terbakar, hangus. Tidak, digunakan kata-kata yang lembut. Aku bimbang kamu diazab oleh Allah SWT. Maka begitulah juga, hendaklah kita berbicara dengan orang. Walaupun setelah itu Nabi Ibrahim setelah berbicara dengan bapa pakciknya, dia masih lagi berbicara kata-kata yang buruk. Pakciknya ini kepada Ibrahim kata, kau baik diam Ibrahim. Kalau kau tak diam Ibrahim, kau tak cukup berhenti kata-kata ini, aku akan rejam kamu. Apa respon Nabi Ibrahim? Masih lagi, dia kata salam, selamatlah, aku akan meminta ampun kepada Allah tentang urusan kamu ini. Masih lagi kata-kata yang baik walaupun telah dibalas dengan perkara yang berat, yang keras. وآخر ذلك قالوا من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش ومكة إذا أساءوا إليه بالكلام لا يرد عليهم أبدا. إذا قالوا له أنت مجنون، أنت ساحر، أنت كاهن، لا يرد عليهم أبدا. الله عز وجل ينزل القرآن يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يقولوا له مجنون مجنون، ما يقول لهم النبي أنا لست مجنون، يسكت يتركهم، فينزل القرآن نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني كيف يقول مجنون هو عنده هذه الأخلاق؟ هل رأيت مجنون يتعامل مع الناس بأخلاق، يتعامل مع الناس بمعاملة حسنة؟ المجنون لا يكون كذلك. فرد الله عز وجل عليهم بقرآن مخلد إلى يوم الدين يدافع عن عظمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan antara akhlak baginda Nabi SAW dalam berbicara perkara-perkara yang baik, apabila beliau dituduh dan dituhmah oleh kufar Quraisy dengan tuduhan-tuduhan yang banyak, antaranya adalah memanggil Nabi dengan gelaran tukang sihir, dengan memanggil Nabi dengan gelaran orang yang tidak betul, orang gila dan sebagainya. Nabi SAW sehingga kan tidak membalas percakapan mereka. Tak cakap pun, aku tak gila. Nabi tak cakap pun. Nabi diam dan tak pedulikan mereka. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang menurunkan surah Nun menjelaskan tentang dan menjawab tentang tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Wahai Muhammad, tidaklah kamu ni orang yang gila, tetapi kamu ni mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib mengatakan, adakah orang gila bila kita marah-marah dia masih cakap lagi perkara yang baik? Ini bukan gila, ini adalah akhlak yang tinggi daripada baginda Nabi SAW. ومن القول الحسن الذي فيه درس لنا عندما نتعامل مع الناس ما وقع للإمام الرباني الولي العظيم والعارف الكبير سيدنا الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري من علماء القرن العاشر في مصر، من أكابر العلماء ومن أكابر الأولياء. كيف كان يتعامل مع الناس في مصر حتى مع بعض الأقباط واليهود كان يتعامل معهم بالأخلاق وهم ليسوا على ديننا. فانظروا كيف يجلب قلوبهم للهداية والإسلام. Dan antara contoh-contoh moden ataupun zaman kita yang boleh kita lihat adalah seorang wali, seorang alim, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Imam Abdul Wahab Al-Sya'rani. Bagaimana beliau ini hidup pada kurun yang ke-10, berbicara dengan orang-orang yang ahli kitab ataupun orang-orang yang bukan beragama Islam. Bagaimana beliau berbicara dengan mereka dan menuturkan kata-kata yang baik dan bagaimana mengambil hati-hati mereka. وكان في الحارة التي فيها الإمام الشعراني في مصر في ظاهرة رجل يهودي ويعمل عنده مسلمون كثيرون يشتغلون عنده لأنه كان تاجرا، وكان يعني يعتقد في الشيخ الشعراني الاعتقاد الطيب. كثير من الكفار عنده طيبة طيب في باطنه، إذا أنت دعوت إلى الإسلام ممكن يسلم بسرعة، ليس عنده يعني أزمات نفسية ولا عقد باطنية ولا حقد ولا شيء. ومنهم كان هذا اليهودي كان يبجل الشيخ الشعراني وعلى يهوديته، والمسلمون بعضهم يشتغلون عنده في أماكن المزارع حقه، فكان الشيخ الشعراني يكاتبه أحيانا في بعض الأمور، اعمل كذا وافعل كذا وشغل فلان وسامح فلان، فكان يكاتبه. Dan pada kisah Imam Sya'rani ini, di dalam kawasan yang tempat tinggalnya di Kahira ini, di situ ada banyak orang-orang Yahudi yang bekerja. Kenapa? Kerana di situ mereka tahu di kawasan itu ada Imam Sya'rani. Imam ini adalah imam yang alim, yang baik hatinya, tidak mengatakan kata-kata yang keras kepada orang lain, dan orang pun selesa dengan keadaan Imam Sya'rani ini. Dan bahkan Yahudi ini bekerja dengan Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini memberikan kepadanya kerja-kerja, kamu buat perkara ini, kamu buat perkara ini, kamu
membuat perkara ini, dan lelaki tadi masih lagi kekal dalam keadaan Yahudinya. فكان يخاطبه ويقول إلى الحاج فلان ابن فلان، يعني الكبير في السن، مثل الشيخ فلان ابن فلان الفلاني، أسأل الله تعالى أن يدخله الجنة من غير سؤال ولا حساب، يجعله من أهل الجنة ويدخله الجنة من غير سؤال ولا حساب. فلما عرف بعض الفقهاء هذا تجدوا عن الشيخ الشعراني وقالوا هذا لا يجوز، كيف يا سيدي تدعو لكافر يهودي يدخل الجنة ومن غير سؤال ولا حساب؟ إيش هذا الكلام؟ Dan Imam Syarani ini kerana baiknya hati dia, dia pun dia melihat orang Yahudi yang bekerja dengan dia doakan orang Yahudi ini, wahai orang-orang ini ya Allah, orang-orang ini ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga, masukkanlah dia ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa disoal, tanpa ditanya apa-apa sekalipun. Dan orang-orang yang ada di situ, orang yang ada agama dengar kata-kata ini, macam mana ni boleh doakan orang Yahudi yang bukan Islam masuk syurga? Bukan masuk syurga, tapi straight masuk syurga, tak ada hisab, tak ada pertanyaan, tak ada hisab, apa-apa segalanya. Maka perkara itu mereka hairan. فقالهم الشيخ الشعراني رحمه الله وهو علام متبحر وداعي الى الله كامل، فقالوا انتم لا تفهمون مقاصد الدعوه، انا ادعو الله فقط له واسال الله ان يدخلها الجنه من غير سؤال ولا حساب. اذا قبل الله هذه الدعوه فسيسلم ويكون من الطيبين وسيدخل الجنه من غير سؤال ولا حساب، واذا لم يتقبل الله الدعوه سبحانه وتعالى فسيبقى على يهوديته. وبدل أن أقول له نسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام وتخرج من اليهودية إلى الإسلام، هذا أمر تنفر قلبه، فقط ندعو له بالجنة. مثل أنت إذا جاء لك واحد ونسأل الله يشرح صدرك تخرج من الإسلام تدخل معنا البوذية أو اليهودية، كيف أنت ستنفر؟ هو كذلك ينفر. فنحن ندعو الله فقط، ندعو الله، فإذا قبل الله الدعوة سيشرح صدره للإسلام وسيكون من الطيبين وسيدخل الجنة من غير سؤال ولا حساب. فندعو الله، وهكذا نختار الأساليب الحسنة في جذب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون غالبا بالقول الحسن وبالمخاطبة الحسنة وبالكلام الحسن. Dan apakah jawapan Imam Syarani ini apabila ditanya oleh orang-orang tersebut? Beliau mengatakan, kamu ni semua ni tak faham berkenaan dengan urusan dakwah. Inilah dakwah. Apabila aku berbicara seperti ini, berbicara semoga dia masuk dalam syurga, tentu-tentunya orang yang akan masuk dalam syurga dia hanya orang Islam. So bila kita doakan dia masuk dalam syurga, dia pada satu masa dia akan masuk Islam, dia akan menjadi orang yang baik, dia akan menjadi orang yang soleh, hingga benar-benar dia masuk ke dalam agama, masuk ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa dihitung amalannya. Kerana kalau kita tak berdoa seperti itu, kalau kita kata semoga Allah masukkan kamu ke dalam Islam, kalau kita cakap dengan orang begitu terus straight forward, kalau lah orang tanya pada kita, doakan pada kita, semoga kamu masuk Yahudi, semoga kamu masuk Nasrani, apa perasaan? Memang kita reject, memang tak nak, memang kita lari. So jangan Habib mengatakan tidaklah kita doakan semoga orang tu jadi Islam, itu mungkin bukan cara yang baik, tapi kita doakan terus masuk ke dalam surga, bahagia kehidupannya. Itu sebenarnya ada niat-niat dalam hati kita yang akhirnya membawakan dia kepada agama Islam, agama yang baik. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لامتثال أوامر الله وسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال. Kita berdoa kepada Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dapat mengikuti panduan-panduannya Allah SWT dan sunnah baginda Nabi SAW dalam percakapan kita dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita. وأن يشرق المولى سبحانه وتعالى أنوار صفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على صفاتنا، وأنوار ذاته على ذواتنا، وأنوار أقواله على أقوالنا، وأنوار أفعاله على أفعالنا. Dan semoga Allah SWT memberi cahaya dengan cahaya sifat-sifat baginda Nabi SAW ke atas diri kita, maka kita pun juga mendapat sifat-sifat yang baik, maka cahaya penuh dalam diri kita. وأن يجعلنا وإياكم أسبابا للهدايات وللترقيات وللسعادات. Kita berdoa kepada Allah SWT sentiasa menjadikan sebab-sebab dipermudahkan untuk mendapat hidayah dan dipermudahkan sebab-sebab untuk naik darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. مفاتيح لجميع الخيرات الباطنات والظاهرات، مغاليق لجميع الشرور في البطون والظهور. Semoga Allah SWT berikan kita kunci-kunci pembuka-pembuka kepada segala kebaikan, segala perkara-perkara yang diridainya, dan menghalang dan menutup segala keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan ini. آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعواتنا، بلغنا منانا ولا تخيب رجانا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. نعوذ بك من شر القضاء وشر القدر، ونسألك خير القضاء وخير القدر، ونسألك من خير ما سألك من عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، وعدنا من شر ما استعاذك من عبدك
عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ولا تكلنا على معسور ولا محسور لا في الحال ولا في المال، وبلغنا جميع الآمال في جميع الأحوال يا كريم يا متعال على أحسن حال وأنعم بال، واجعلنا من أكمل المظاهر لتجليات إحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجذب، واجعلنا من المقربين في عوافي ومسرات يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات في هذه البلاد في كل البلاد، وعلى نيات المتقدمين من عباد الله الصالحين والصالحات. روح حبيبنا نوح بن محمد الحبشي وجميع المتقدمين في هذه البلاد، اجمعنا وينفعنا وإياكم بالصالحين، يجمعنا معهم في مرازق الأنوار في حظائر القدس، مثبتين منورين مرعيين على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الكريم يا ربنا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد